Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang dah buka Facebook Live ni, harap sabar kerana kita masih lagi menunggu kehadiran panel kita. Dia ada sedikit gangguan teknikal. InsyaAllah sebentar lagi dia akan masuk. Beliau akan masuk. Bolehlah nak buka-buka benda lain dulu selain buka Facebook sementara ni. Borak dulu lah. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia, hari Jumaat jam 9.30 pagi, kita bersiaran secara langsung di Facebook Muslim Volunteer Malaysia dan juga di channel YouTube Muslim Volunteer Malaysia secara live. Live streaming ni dibawakan khas oleh penaja utama kita iaitu Pusat Psikologi Jiwa Damai di Shah Alam. Terima kasih kepada Pusat Psikologi Jiwa Damai kerana menaja live streaming ni. Pada hari ini kita amat berbesar hati kerana kita dapat menjalankan majlis ilmu secara virtual dalam rancangan solusi anak muda bagi siri yang terakhir bagi bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita pun dah sampai ke hari ini 26 Ramadan, betul? Hari ini 26 Ramadan, hari Jumaat. Dan juga malam tadi kita dalam malam ganjil 25 Ramadan, iaitu malam ke-25. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita akan membicarakan dan juga membincangkan mengenai satu topik yang orang kata popular lah dalam bulan Ramadan ni, iaitu satu perkara yang tak berlaku dekat bulan-bulan lain. Dia berlaku hanya pada bulan Ramadan sahaja, which is kita sebagai umat Islam terutamanya dapat dapat menikmati dan juga diberikan peluang besar, terutamanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi pada hari ini saya tidak bersorangan. Hari ini kita didatangkan oleh seorang panel yang tidak asing lagi sebenarnya, terutamanya di media-media sosial. Saya rasa beliau amat dikenali di medium Twitter kerana beliau sangat aktif. Hari-hari tu memang kita akan nampak je, kalau siapa yang bermain Twitter, biasanya kita akan nampak tweet-tweet beliau jika kita follow beliau lah di Twitter, dan juga kalau tak follow beliau pun beliau tweet-tweet beliau tu banyak di-sharekan, di-retweetkan, kerana perkongsiannya adalah sesuatu yang bermakna lah, yang dapat kita manfaatkan insya-Allah. Beliau adalah Al-Fadil Ustaz Fahmi bin Rusli. Beliau merupakan pegawai hal ehwal agama Islam di Pejabat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Al-Bait Mafraq Jordan dalam jurusan Sarjana Muda Syariah, Fiqh dan juga Usul Fiqh. Beliau ni muda lagi sebenarnya, sebagai saya sebenarnya. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Ustaz Fahmi bin Rusli untuk kita teruskan sesi kita pada pagi ini dengan tajuk perkongsian kita iaitu Lailatul Qadar, bertemukah kita. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ba'd.
Pertama sekali yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penganjur program kita pada pagi ini. Seterusnya yang saya kasihi saudara moderator kita yang muda juga, katanya sebaya dengan saya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi kita pada pagi ini kita akan adakan satu perbahasan dan ia akan dimoderatkan oleh Ustaz Imran. Jadi kita punya perjalanan macam mana, ada soalan jawapan ke ataupun saya terus pergi kuliah? Okey, untuk sesi pertama ni saya akan silakan Ustaz untuk kita buat satu kata introduction lah mengenai tajuk kita pada hari ini, dan juga selepas itu saya akan adalah sesi soalan daripada saya sendiri dan juga soalan daripada penonton, insyaAllah. Dalam berapa minit? Okey, untuk sesi pertama ni kita dalam masa 10 minit, insyaAllah. Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ba'd. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita berada dalam sesi segmen bicara anak muda, iaitu berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitulah berkenaan dengan Lailatul Qadar, iaitu merindui Lailatul Qadar. Bertemu kita, inilah tajuk yang diletakkan oleh penganjur. Pertama sekali hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebut berkenaan dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini ia mempunyai dua maksud dan dua pengertian. Yang pertama dari sudut malam yang mempunyai kedudukan yang tinggi berbanding malam-malam yang lain. Dan yang keduanya, Lailatul Qadar membawa arti malam ditetapkan takdir tahunan bagi makhluk. Jadi ada dua. Yang pertama, malam yang mempunyai kadar kedudukan yang tinggi berbanding malam-malam yang lain. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam ditetapkan takdir makhluk secara tahunan. Inilah seperti yang disebut oleh Al-Quranil Karim dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat, yang mana Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat yang berikutnya, ayat kelima, fiha yufraqu kullu amrin hakim, iaitu pada malam tersebutlah ditetapkan semua urusan tahunan makhluk daripada Tuhan kita yang maha bijaksana. Jadi itu maksud Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini disifatkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam arti kata, beribadah pada malam ini, semua amal saleh yang dilakukan pada malam Al-Qadar dinilai sebagai lebih baik daripada 1000 bulan yang mana tidak terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim ataupun tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, penulis kitab mendatangkan sebuah riwayat yang mana beliau rahimahullah mengatakan bahawasanya dalam kalangan Bani Israel dahulu terdapat seorang lelaki yang mana di siang harinya dia penuhkan dengan berjihad di jalan Allah, manakala di malam harinya dipenuhkan pula dengan ibadah qiyamul lail. Sepanjang hari begitulah sifatnya selama 1000 bulan dia buat. Dia buat ibadat tu selama 1000 bulan. Iaitu siang hari jihad, malam hari qiyamul lail. Maka kita katakan, kata Ibnu Katsir, tidak lama selepas itu untuk orang Islam Allah memberikan gantian Lailatul Qadar, satu malam sahaja. Lelaki ni tadi 1000 bulan dia beribadat, siangnya jihad, malamnya qiyamul lail. Tetapi Allah berikan gantian kepada kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam arti kata, siapa yang beramal saleh pada malam Al-Qadar, dia akan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada apa yang Allah atau apa yang dilakukan oleh golongan seorang lelaki dari kalangan Bani Israel itu tadi. Jadi ini yang kita ingin cari sangat, pahala beribadat pada malam Al-Qadar. Kerana kalau kita ini nak diukur dari sudut usia, semua kita mungkin tidak mampu nak mencapai kepada usia 83 tahun ataupun lebih tepatnya 83 tahun 3 bulan.
Jadi mungkin kita sampai kepada usia yang panjang. Kalau macam saya tu mungkin nak tunggu dekat 53 tahun lagi atau 54 tahun lagi barulah nak sampai kepada umur tersebut. Nak sampai itu pula adakah kita isi dengan ibadah ataupun kita isi bagaimana. Jadi mungkin ini akan menyulitkan kita apabila kita berada pada usia-usia yang tua juga. Tetapi Allah bagi kita kesihatan waktu muda ini. Allah bagi kita ini masih ada tenaga, masih ada kudrat, masih ada kuat. Maka kita lakukan, manfaatkan untuk kita cari ibadat pada malam Al-Qadar tersebut. Malam Al-Qadar ni pencariannya dan juga kita nak orang kata apa merebut peluang Lailatul Qadar ini adalah suatu ibadah, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Al-Qadar ini ataupun carilah Lailatul Qadar ini pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Carilah ia pada 10 yang terakhir. Saya minta maaf. Carilah ia pada 10 yang terakhir daripada, carilah ia malam Al-Qadar itu di dalam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik. Jadi para ulama sebahagiannya mereka kata begini. Walaupun zahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda beribadah secara keseluruhan hari. Maknanya 10 yang terakhir Ramadan memang Nabi ibadat secara keseluruhan hari. Berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashar shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlah wa ahya lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk sahaja 10 terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kainnya, baginda akan mengejutkan ahli keluarganya untuk bersama beribadat malam, dan yang ketiganya baginda akan menghidupkan keseluruhan malam. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim daripada Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh dalam 10 akhir Ramadan dengan kadar yang tidak sama pada hari-hari yang lain berbanding 10 hari tersebut. Ini isyaratnya Nabi hidupkan seluruh malam. Iaitu 10 hari ini Nabi tak pecahkan kepada Nabi fokus malam ganjil sahaja, malam genap Nabi abaikan. Tidak. Yang ni tidak berlaku. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila baginda masuk 10 yang terakhir ni, baginda tidak memberikan orang kata pecahan. Baginda aktifkan, hidupkan ke 10 malam tersebut. Baginda hidupkan ke 10 malam tersebut. Nabi tidak kata, oh malam ni malam genap. Macam malam tadi adalah malam yang ke-25 Ramadan. Maka hari ini sebenarnya adalah hari yang ke-25 Ramadan. Malam ni baru malam yang ke-26 Ramadan. Maka esok adalah hari yang ke-26 Ramadan. Jadi kita katakan malam ni malam genap. Malam tadi malam ganjil. Jadi dalam situasi sebegini, kita mengatakan bahawasanya Nabi fokus pada semua. Nabi tidak fokus kepada ganjil sahaja. Sebab ada kebarangkalian juga yang Lailatul Qadar itu boleh sahaja berlaku pada malam genap. Tidak semestinya ia berlaku pada malam ganjil. Ini memang ada salah satu pendapat daripada para ulama yang disebutkan. Oleh kerana itu, maka kalau kita ini nak beribadat, pastikan kita beribadat pada 10 malam yang terakhir untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Dengan seringkas-ringkasnya adalah kita lakukan 3 perkara berikut. Maknanya seminima yang mungkin kita lakukan 3 perkara ini untuk mendapat bahagian daripada Lailatul Qadar. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, adalah kita melakukan salat Isya' secara berjamaah. Dan yang keduanya, kita melakukan salatut tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai. Manakala yang ketiganya adalah kita melakukan
salat fardu subuh secara berjamaah. Sebab itu kata Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib dan juga Al-Imam Syafi'i, man syahida al-isya faqad akhadha hadzahu minha. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan man syahida subha wal isya ataupun man syahida al-isya wa subha faqad akhadha hadzahu minha. Sesiapa yang mengerjakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, sesungguhnya dia telah dapat bahagiannya daripada Lailatul Qadar. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla subha man shalla al-isya fil jama'ati atau man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang melakukan salat isya secara berjamaah, pahalanya seperti dia qiyam separuh malam, dan sesiapa yang salat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti dia salat sepanjang malam. Yang ni salat isyak berjamaah, subuh berjamaah. Kalau dia tidak, orang kata kalau ada kemampuan untuk buat di masjid, itu lebih afdal dan lebih nikmat. Tapi kalau dia nak buat di rumah kerana ada kekangan dan seumpamanya, yang ni turut mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Turut mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Baik. Kemudian adalah kita melakukan salat salat tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya sesiapa yang melakukan qiyam, yakni salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka akan dituliskan buat dirinya itu pahala qiyam sepanjang malam. Pahala qiyam sepanjang malam. Allahu Akbar. Kita kata besar ganjaran dan pahala ini. Walaupun selepas sahaja tarawih, mungkin kita balik rumah, kita tidur dan kita sedar lagi 2-3 minit untuk subuh. Yang kita sempat adalah sahur sahaja. Kita sempat sahur dan juga kita terus sembahyang subuh, maka kita katakan tak sempat nak beribadah sepanjang malam. Tetapi pahala beribadat sepanjang malam kita telah dapat. Kerana apa kita telah dapat? Kerana kita telah melakukan salat tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai. Jadi ini seminima cara untuk kita mendapat bahagian kita daripada Lailatul Qadar, subuh berjamaah, isyak berjamaah dan tarawih bersama imam sehingga imam selesai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya telah sampai kepada 10 minit yang disebutkan oleh moderator sebentar tadi. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita. Baik, Alhamdulillah Ustaz. So tadi saya just nak ulang balik Ustaz. Kita yang 3 amalan yang kata seminima yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah dan juga solat tarawih sehingga imam habis. Betul Ustaz? Betul. Sehingga imam habis tu, saya rasanya dalam minggu ni saya perasan Ustaz ada tweet, kita digalakkan untuk mengikut imam tarawih tu, jikanya kalau dia buat 8, kita habiskan sampai 8 termasuk witir, dan kalau dia buat 20, kita habiskan sehingga witir. Betul tak Ustaz? Betul. Yang tu lebih afdal. Baik, faham. So sebelum saya lompat kepada soalan yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang baru menonton di Facebook Live Muslim Volunteer Malaysia dan juga yang sedang menonton di channel YouTube. Jadi siapa-siapa yang sedang menonton tu, anda semua boleh pakai share, tekan je button share tu untuk kita ramai lagi yang boleh menonton majlis ilmu ni, insya-Allah. Baik Ustaz, jadi sebab tadi Ustaz dah share mengenai amalan yang boleh kita lakukan sepanjang ataupun malam Lailatul Qadar ni. Dan juga sebelum tu juga saya pun sebenarnya tertarik dengan apa yang Ustaz cakap. Maknanya malam Lailatul Qadar ni ada hadis yang mengatakan dia akan terjadi pada malam ganjil. Tetapi Nabi juga menggalakkan kita membuat amalan ni pada 10 malam terakhir ni, tak mengira ganjil ataupun genap. Jadi saya rasa benda tu bagus juga sebenarnya, sebab macam dia ada berlaku dekat
berlaku dekat orang-orang kita juga, which is kita terlalu fokus untuk mengejar malam ganjil saja, tapi bila malam genap ni kita macam tak apalah, kita buat amalan ni ada kadar lah, buat yang biasa-biasa lah. So contohnya macam malam ganjil kita qiyam, malam genap kita tak qiyam, kita just macam ialah solat jemaah biasa je ataupun kita tarawih saja. Maknanya kita tak mengejar betul-betul pahala tu. Baik. Okey. Jadi saya terus kepada perbahasan yang kedua Ustaz. Okey, baik. Okey Ustaz, masa saya kecil-kecil dulu kan, biasanya baca, ada juga macam kita dengar dan juga kita baca-baca mengenai dengan tanda-tanda yang akan berlaku pada malam Lailatul Qadar ni. Orang kata ada tanda-tanda yang biasanya memang bukan biasalah, maknanya yang orang kata yang selalu digebar-geburkan adalah mungkin benda ni berlaku tapi dia tak berlaku dekat semua orang lah utamanya. Jadi ada orang kata macam tanda-tanda malam Lailatul Qadar ni, ada orang kata tu pokok sujud lah, air jadi beku lah. So sebenarnya Ustaz kan, kalau secara orang kata sebenarnya macam Ustaz ni, apa yang Ustaz rasa tanda-tanda malam Lailatul Qadar tu macam mana Ustaz? Baik, berdasarkan apa yang saya belajar, kesemua hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda malam Al-Qadar adalah sebenarnya tidak sahih. Iaitu tidak sabit pun daripada Nabi SAW satu hadis yang sahih berkenaan dengan malam Al-Qadar punya tanda-tanda. Jadi di sini apa sahaja tanda-tanda itu sebenarnya kalau ada riwayat itu adalah riwayat yang tidak kuat. Dan satu sahaja yang kita boleh katakan riwayat yang boleh diterima itu pun bukannya pada malam Al-Qadar tetapi selepas pada pagi hari itu. Iaitu selepas malam Al-Qadar telah berlalu. Iaitu paginya kelihatan redup. Yang hadis itu sahih. Iaitu pagi hari keesokannya kelihatan redup. Tapi macam kita tahu yang malam ni tamat apabila terbit waktu subuh. Sebab itu dalam Al-Quran pun yang dalam surah Al-Qadar itu diakhiri dengan Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sehinggalah terbitnya fajar. Kemudian habislah malam. Jadi itu kita katakan. Kalau kita tahu pada hadis tu pun kita nak lihat tanda keredupan, cuaca cerah dan seumpamanya pada keesokan harinya, maka kita menandakan telah terlepaslah kita. Sebab baru esok baru kita dapat tahu. Sedangkan malam tu yang kita dituntut untuk menghidupkan dengan ibadat. Maka sebenarnya untuk menjawab soalan moderator tadi, bahawasanya kalau kita ini dituntut mencari Lailatul Qadar, maka yang kita dituntut itu adalah dengan mengisi malam pencarian itu dengan ibadat. Kita mengisi pencarian tersebut dengan ibadat. Bukan kita mengisi pencarian dengan mencari tanda. Ataupun dalam bahasa Arab dikatakan mencari alamat. Mencari alamat ni maknanya nak tengok ada tak pokok sujud, ada tak air kolah beku dan seumpamanya. Jadi sebenarnya sekarang kalau musim-musim sekarang ni nak cari pokok sujud ni tak susah. Tetapi kita katakan yang kita nak cari, yang kita boleh tengok bukan pokok sujud. Kadang pokok tumbang pun banyak sekarang ni musim hujan, musim apa semua kan. Jadi kita kata ini sebenarnya tidak khusus kepada tanda-tanda. Jadi pencarian sebenarnya adalah dengan ibadah. Hatta kalau kita tak nampak pun pokok sujud atau kita tak nampak pun air kolah tu jadi sejuk dan beku dan seumpamanya, adakah itu bermakna kita tak dapat pahala ibadat pada malam Al-Qadar? Tidak. Tetapi sesiapa yang mengisi 10 malam terakhir Ramadan ni, baik malam ganjil, baik malam genap dengan ibadat, maka pasti dia mendapat pahala beribadah pada malam Al-Qadar. Walaupun kita kata ada orang dia khususkan malam ganjil, tak apa, tetapi pastikan malam-malam genap seperti 22, 24, 26 dan 28 itu, pastikan malam-malam tu 3 benda yang saya sebutkan tadi kita lakukan seminima yang mungkin. Iaitu salat isyak berjamaah, subuh berjamaah, tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Alright. Ustaz, saya sebenarnya tadi saya ada tertinggal satu soalan untuk yang pusingan kedua ni. Okey. Apa hikmah Ustaz yang Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar ni sebenarnya? Okey, baik. Apabila kita sebut kenapakah
kita ini tidak diberikan pengetahuan yang tepat bilakah tarikh sebenar berlakunya Lailatul Qadar. Seperti yang kita maklum, para penonton, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada dua perkara yang sebenarnya ulama berselisih dengan jumlah yang begitu banyak. Yang pertama, hari ini hari Jumaat, dan Nabi kita SAW sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya pada hari Jumaat itu ada suatu sa'ah, ada suatu waktu yang mana tidak berdoa padanya seorang itu, melainkan doanya pasti akan dimustajabkan jika dia berdoa menepati dengan waktu tersebut. Kalimah sa'ah, kalimah waktu pada hari Jumaat tu, ulama-ulama kita khilaf, berbeza pendapat kepada 12 pendapat. Bahawasanya waktu itulah mustajabnya doa. Ada yang kata sebelum khatib naik atas mimbar, ada yang kata ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah, ada yang kata sebaik khatib turun, ada yang kata selepas salat Jumaat, ada yang kata selepas asar pada hari Jumaat. Lebih daripada 12 pendapat ulama berbeza pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan tarikh berlakunya Lailatul Qadar. Ulama khilaf bukan semata 12 pendapat, tetapi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama khilaf lebih daripada 40 pendapat bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Sebenarnya ada ulama yang kata Lailatul Qadar ni telah pun dimansuhkan, dalam erti kata ia hanya wujud pada zaman Nabi sahaja. Ada pula yang kata Lailatul Qadar ini dia wujud sepanjang tahun. Dia tidak terdapat terhad dalam bulan Ramadan sahaja. Dan kita kata pendapat yang paling tepat berkenaan dengan malam Al-Qadar ini, ia berlaku dalam bulan Ramadan, ia berlaku dalam 10 terakhir Ramadan, dan pada malam-malam ganjil daripada 10 hari terakhir Ramadan, ia lebih diharapkan berlaku padanya Lailatul Qadar. Inilah pendapat yang Ibn Hajar Al-Asqalani katakan. Ia terdapat dalam bulan Ramadan, terdapat dalam 10 akhir Ramadan, dan terdapat dalam hari-hari yang ganjil daripada 10 akhir Ramadan tersebut. Jadi itu pun Ibn Hajar Al-Asqalani dia tak tentukan malam yang keberapa daripada malam yang ganjil. Boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25 dan boleh jadi 27. Boleh jadi juga 29. Jadi kita lihat dalam keadaan seperti ini, hikmah kita dirahsiakan pengetahuan tentang tarikh berlakunya Al-Qadar itu adalah supaya manusia ini tidak beribadat secara juzuk-juzuk dan pilih-pilih hari. Itu hikmah yang sebenar. Supaya kita ni tak memilih-milih hari untuk kita beribadah. Oh, hari ni aku nak semayang lebih, esok aku tinggalkan pun tak apa. Oh, hari ni malam ganjil, maka kita kena semayang sepanjang malam, tapi esok tidur sepanjang malam. Jadi ini adalah satu sifat yang bukan agama kita nak. Agama kita ini kalau boleh kita ibadah ni biar bersungguh, tak kira apa hari sekalipun. Jadi kalaulah paling kurang pun kita beribadah bersungguh dalam 10 hari ni, maka sudah barang tentu, sudah pasti kita mendapat ganjaran beribadah pada malam Al-Qadar, insya-Allah. Jadi hikmahnya supaya kita ini bersungguh-sungguh dalam ibadah dan kita tidak memfokuskan kepada juzuk-juzuk yang tertentu daripada hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi tu mengenai kita tak memilih-milih dalam memilih hari untuk melakukan ibadah pada 10 malam terakhir ni khususnya. Baik. Ustaz, kita juga akan membuka komen untuk penonton-penonton di Facebook dan juga YouTube untuk menghantar soalan-soalan mereka, dan kita pun dah ada beberapa soalan dan saya boleh tujukan sekarang lah dekat Ustaz. Baik. Soalan yang pertama ni datangnya daripada saudara Zafran Anas. Okey. Soalan dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa down bila saya nampak tanda Lailatul Qadar di siang hari. Tapi mengenangkan waktu malam, saya tak mampu nak berbuat apa sangat. Itu soalan dia. Okey, baik. Soalan daripada saudara Zafran. Pada waktu siang rasa down, pada malam hari tak tahu nak buat apa. Betul. Jadi apa soalannya?
Dia kata waktu siang tu dia kata dia nampak, dia bukan dia nampak, dia rasa macam dia rasa macam dia kata saya nampak tanda Lailatul Qadar pada waktu siang. Saya tak tahu lah, nampak tu mungkin Oh, dia rasa ke ataupun tapi bila malam dia tak buat apa-apa pun. Macam itulah bagi saya rasa soalan dia. okey, baik. Sebenarnya kita katakan begini. Seseorang yang mendapat bahagiannya daripada Lailatul Qadar tidaklah semestinya orang yang kita katakan beribadah semata. Kalau kita teliti, macam saya sebutkan tadi, kalau kita ini nak beribadah dengan melakukan 3 perkara itu tadi, salat subuh, salat tarawih, salat isyak berjemaah, maka bagaimana dengan wanita haid? Bagaimana juga dengan wanita yang dalam keadaan nifas baru lepas bersalin dan seumpamanya? Jadi mereka ini mungkin terkesan kerana mereka ini tidak boleh untuk beribadah dalam erti kata salat. Jadi satu pertama, macam saya katakan tadi, kita tak pasti tanda-tandanya bila. Boleh kata kalau setiap hari adalah hari yang redup, itu memang boleh jadi setiap harilah juga Lailatul Qadar. Tetapi jangan risau bila kita kata, oh nampak macam tanda, tetapi malam tadi saya tak sempat pun nak beribadat, nak lakukan apa semua. Macam kita katalah, ibadah kita ini banyak cara dan banyak bentuk. Hatta kalau pada seseorang itu boleh jadi pada malam tu dia sempat istighfar pun dah memadai. Ataupun dia sempat membaca sedikit daripada Al-Quran, ataupun dia ada mendengar ilmu, atau dia ada mendengar Al-Quran, ataupun dia ada melakukan amalan-amalan kebajikan yang lain. Maka ini memadai dan mencukupi untuk dia mendapatkan ganjarannya pada malam Al-Qadar. Cuma kita kata beginilah, orang yang ibadah lebih sudah pasti pahalanya lebih. Tetapi orang yang beribadah kurang, dia tetap mendapat pahala dan bahagiannya daripada malam tersebut. Hatta kita, macam kalau saya boleh kongsikan satu kenyataan daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, rahimahullahu ta'ala, kita katakan Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebut bahawasanya pada malam Al-Qadar itu, wa kam min na'imin marhum, wa kam min qa'imin mahrum. Berapa ramai orang yang tidur pada malam Al-Qadar, mereka mendapat rahmat. Dan berapa ramai pula yang mana dia melakukan qiyam, berjaga pada malam Al-Qadar itu, dia terhalang daripada mendapat rahmat. Subhanallah. Dia terhalang daripada mendapat rahmat. Mahrum. Sedangkan dia qiyam. Ada orang dia tidur sahaja, tapi dia mendapat rahmat. Lalu Ibn Rajab Al-Hambali, rahimahullah, beliau memberikan justifikasi dan hujahan. Kata beliau, وَهَذَا نَائِمْ وَقَلْبُهُ ذَاكِرْ. Orang ini dia tidur dalam keadaan jantung hatinya dia sentiasa ingat Allah. Dalam erti kata dia tidur dalam keadaan mukmin, dia tidur dalam keadaan muslim, dia tidur dalam keadaan husnuzan dengan Allah, maka Allah bagi dia rahmat pada malam Al-Qadar tersebut. Kerana orang yang tidur ni dia tak bermaksiat sebenarnya. Orang yang tidur dia tak buat maksiat. Kemudian yang kedua, hadza qa'im wa qalbuhu fajir, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Manakala si fulan ini pula dia berdiri dalam keadaan dia melakukan qiyam, dalam keadaan hatinya penuh dengan kejahatan. Boleh jadi dia qiyam tapi penuh kesombongan, penuh riak, penuh ujub, penuh takabur, penuh su'zan kepada orang lain. Apalah dia ni tak bangun malam, tengok macam aku bangun malam. Apalah awak ni tidur, tengok macam aku penuhkan dengan ibadah. Jadi ini kita khawatir. Maknanya hatta orang yang qiyam ni boleh jadi tak dapat apa-apa pun daripada qiyam dia pada malam-malam Al-Qadar itu atau pada malam-malam akhir Ramadan, khususnya pada malam Al-Qadar. Tetapi kita katakan samalah seperti keadaannya orang yang puasa tapi tak salat. Puasa tapi mengumpat. Puasa tapi menipu. Puasa tapi mencarut. Maka kita kata berapa ramai daripada orang yang puasa tak dapat apa-apa ganjaran pun daripada ibadah puasanya illal ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Melainkan lapar dan dahaga. Adapun berkenaan dengan qiyam, maka kita kata hatta kalau kita tidur pun tetapi kita berjaya pastikan tidur kita itu dalam keadaan kita ini muslim, mukmin kepada Allah, husnuzan dengan Allah, maka itu pun turut mendapat rahmat pada malam Al-Qadar. Kerana malam Qadar ini disifatkan dalam surah Al-Dukhan tadi sebagai Lailah Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah
sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Kebaikan yang orang kata kebaikan yang begitu banyak. Bila kebaikan itu begitu banyak, hatta dia bukan sahaja diperoleh oleh orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud sahaja, tetapi ia diperoleh turut juga bagi wanita haid, wanita nifas, orang yang musafir, orang yang tidur, turut mendapat kebaikan pada malam tersebut dengan sejuzuk ibadah yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Hopefully saudara Zafran Anas dia dapatlah orang kata semangat untuk dia jangan rasa down tu, dia berpanjangan sampai malam. So mana macam Ustaz cakap, malam ni adalah malam yang dirahmati oleh Allah. So sekecil-kecil mana pun amalan ibadah yang kita buat, insya-Allah akan diberikan ganjaran pahala hatta kita tidur sekalipun, Ustaz, betul? Baik. Alright. Betul. Ustaz, kita pergi kepada slot yang ketiga, Ustaz, dalam 10 minit juga. Ada Ustaz, doa yang popular dan juga yang doa yang dianjurkan oleh Nabi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah satu doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk kita selalu doa sepanjang Ramadan, dan digalakkan doa 10 pada 10 Ramadan terakhir ni kita baca. Dan juga Ustaz, kebiasaannya ada lagi macam di luar sana, macam wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, mereka rasa keterbatasan mereka untuk melakukan ibadah tu, rasa macam diorang ni dalam keadaan yang tak berhadap besar, tapi diorang tak mampu nak melakukan ibadah-ibadah yang besar. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit tips ataupun ibadah-ibadah yang mereka juga boleh lakukan walaupun dalam keadaan berhadap besar, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz moderator kita. Dua soalan yang ditanyakan. Satu adalah terkait dengan doa yang selalu kita dengar dan selalu kita baca. Hatta bukan pada 10 terakhir Ramadan sahaja, tetapi bermula daripada awal Ramadan lagi. Kita sebut doa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW kepada isteri baginda, iaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini dia adalah seorang wanita yang cintakan kepada amal soleh. Dia akan tanya soalan kepada Nabi, soalan-soalan untuk mendapat pertambahan ilmu, keduanya untuk dia menambahkan amal soleh dia. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya soalan kepada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, apa pendapat kamu sekiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar itu, apakah yang patut aku baca di malam tersebut?" Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Quli," ucapkanlah awak, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf. Kau sukakan kepada kemaafan, maka maafkanlah aku. Yang inilah sebenarnya satu poin, satu noktah penting untuk kita hayati para penonton yang dikasihi sekalian. Bahawasanya bila kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita juga sepatutnya bersifat dengan sifat seorang pemaaf. Kita juga sepatutnya bersifat dengan sifat seorang yang pemaaf. Ini janganlah kita tiap-tiap malam kita doa, "Ya Allah, kau maafkan aku sepanjang bulan Ramadan." Tapi bila orang bergaduh sikit dengan kita, tiada maaf bagimu. Nampak? Selama-lamanya aku takkan maaf. Sampai mati aku takkan maafkan awak. Ini beza dengan sikap kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah, bila kita buat silap, kita mula nak justify, "Ya Allah, aku ni makhluk yang lemah. Aku ni banyak buat dosa. Aku ni penuh dengan kekurangan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Tapi kalau kita sesama manusia, kita tahu juga dia pun manusia yang lemah. Dia ada manusia kekurangan. Dia buat silap dengan kita, buat salah dengan kita. Tapi kita tak nak maafkan dia. Bahkan boleh pula kita kata, "Sampai mati aku takkan maafkan awak."
kita kata sepatutnya kita belajar memaafkan. Apabila kita mempelajari doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, dan semua sifat-sifat Allah yang ada pada Allah semuanya sepatutnya kita miliki. Maknanya sifat-sifat yang baik yang ada pada Allah, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Lunak, Maha Pemaaf, maka kita sepatutnya mencontohi teladan-teladan tersebut untuk kita meneladani Asmaul Husna, Asmaullahi Al-Husna, nama-nama Allah yang baik itu. Jadi itulah kita katakan yang pertama, amalkan doa tersebut, baca pada setiap malam, dan sebahagian ulama kata, kalaulah aku tahu bilakah berlakunya Lailatul Qadar, tidak ada doa yang aku akan minta melainkan aku akan minta al-afiyah sahaja. Minta, orang kata, kemaafan. Minta kemaafan. Dan orang yang selalu memaafkan atau meminta kemaafan ini hakikatnya adalah golongan yang bertakwa kepada Allah dan juga golongan yang masuk syurga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita ini bahawasanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kamu, berlumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga yang mana seluasnya melebihi langit-langit dan juga bumi, yang mana syurga itu disediakan bagi golongan yang bertakwa. Disediakan bagi golongan yang bertakwa. Kemudian Allah pun menceritakanlah siapakah golongan yang bertakwa yang dapat syurga tu. Allah kata, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas, iaitu orang yang sentiasa membelanjakan harta mereka semasa dia senang dan juga semasa dia susah, dia sedekah di jalan Allah, dan juga orang yang menahan kemarahan, dan yang ketiganya al-'afina 'anil nas, golongan yang pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan manusia. Jadi ini ciri golongan bertakwa dan ini ciri penghuni syurga. Maka kita bukan semata kita berdoa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, tetapi kita juga mengamalkan sifat tersebut dalam kehidupan kita ini. Saling memaafkan antara silap dan salah orang ramai kepada kita, dan juga saling meminta maaf sekiranya kita ada salah dan silap kepada orang lain, untuk kita minta supaya dia lepaskan kita dan dia maafkan kita. Wallahu a'lam. Dan soalan yang kedua tadi pula adalah berkait dengan wanita-wanita yang dalam keadaan uzur, seperti wanita haid ataupun wanita yang dalam keadaan nifas, yang baru lepas daripada bersalinkan anak dia. Maka kita katakan mereka ini bagaimana? Apa ibadah yang mereka boleh lakukan? Saya kata kepada orang-orang perempuan ini, niat anda untuk beribadat itu pun sebenarnya adalah niat yang baik dah. Kalau disertakan dengan lakukan, maka kita dapat satu ganjaran dan pahala. Sebenarnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW yang saya ceritakan secara mafhum. Seseorang hamba itu, kalaulah dia berniat untuk melakukan salat berjamaah, kemudian dia tidak dapat melakukan salat berjamaah tersebut kerana keuzuran. Boleh jadi kerana dia sakit tiba-tiba, boleh jadi kerana dia itu ada perasaan takut, maka dia tak dapat pergi. Lalu Allah kata, dalam hadis tersebut, Nabi SAW kata, dia telah mendapat pahala salat berjamaah. Dia telah mendapat pahala ibadat yang dia niatkan. Kerana kalaulah tidak kerana uzur tu datang, nescaya pasti dia buat. Jadi saya harap kepada orang perempuan, sebelum sampai je 10 terakhir, cakap niat kepada Allah Ta'ala, cakap, ya Allah, 10 terakhir ni aku berhajat, aku berniat, aku nak melakukan. Dia bukan nazar, tapi kita ada keazaman, kita ada kesungguhan. InsyaAllah 10 hari terakhir ni aku nak ibadat, nak salat, nak itu, nak ini. Tetapi kalaulah kita datang uzur bagi orang perempuan dan dia dah niat dah sebelum itu, maka dia tetap mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Kenapa? Kerana kalau tanpa uzur pasti dia buat. Tapi disebabkan ada uzur itu yang menghalang dia daripada melakukan ibadah tersebut. Dan hadisnya hadis yang sahih. Idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit, lalu dia dan dia dah berniat, maka dia akan dituliskan apa yang sepatutnya dia, apa yang dia niatkan itu, kerana sekiranya tidak
Kerana uzur pasti dia akan melakukan. Cuma kalau pada malam itu secara khususnya banyak ibadat yang kita boleh lakukan secara spesifik, walaupun bukan semua ibadat berhajat kepada suci. Kalau puasa betul dia tak boleh buat. Kalau baca Quran betul dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh baca Quran. Yang ketiganya kalau salat confirm dia tak boleh salat kerana syarat sah salat adalah bersih daripada haid dan juga nifas dan seumpamanya. Maka kita katakan bukan semua ibadat berhajat kepada suci tubuh badan daripada haid atau junub. Ada ibadat yang tak terikat pun, antaranya adalah seperti zikir dan juga doa. Zikir dan doa ni tak berhajat kita bersih daripada hadas. Dalam arti kata, seseorang yang berada dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, dia boleh sahaja zikir dan juga doa. Maknanya dia boleh sahaja untuk tasbih seperti sebutan subhanallah. Ataupun dia boleh tahmid dengan sebutan alhamdulillah. Ataupun dia boleh takbir dengan sebutan Allahu Akbar. Ataupun dia boleh tahlil dengan sebutan la ilaha illallah. Ataupun dia boleh perbanyakkan istighfar dengan sebutan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dan dia boleh memperbanyakkan doa dengan apa sahaja doa yang ingin dia baca. Dia nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Tetapi dia baca dengan niat doa. Dia nak baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama pun boleh. Tetapi dibaca dengan niat doa. Dan dibacalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga dibaca dengan niat doa. Ataupun doa seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, isteri baginda ibu kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau sukakan kepada kemaafan, maka kau maafkanlah aku. Selain daripada zikir dan doa, wanita-wanita yang uzur ini juga boleh untuk mereka menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah seperti yang disebut di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah permudahkan jalan dia masuk ke dalam syurga. Kita ni masuk syurga dengan amal saleh, dan kita dengan amal saleh itulah mendapatkan rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah kena beramal saleh, dan antara amal saleh itu adalah menuntut ilmu. Jadi inilah dalil menuntut ilmu adalah ibadat. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita tuntut adalah ilmu fardu ain. Itu lebih wajib untuk dituntut kerana ia dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. Walaupun kita uzur, tetapi kalau kita menuntut ilmu, dengar kuliah, dengar majlis ilmu, dengar ceramah, kita mendapat manfaat, baca kitab, buka buku-buku yang bermanfaat, maka kita dapat pahala ibadah. Yang ketiganya adalah mendengar bacaan Quran. Mendengar bacaan Quran juga adalah ibadat. Dan ini tidak ada masalah untuk dilakukan oleh wanita yang uzur. Dia tidak ada masalah untuk dia dengar bacaan Quran. Kerana Quran menjadikan siapa yang mendengar bacaan Quran ni dia berpahala dan dia mendapat rahmat daripada Allah. Kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204 yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka dengarlah kamu dengan teliti dan fokus. Diamlah ketika Quran dibacakan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maknanya dengar sahaja Quran pun dah dinilai sebagai ibadat. Jadi wanita haid ke, wanita nifas ke, dia boleh dengar bacaan Quran. Jadi pasang kaset ke, YouTube ke, MP3 ke Al-Quran, maka kita akan mendapat ganjaran beribadah pada malam Al-Qadar, insya-Allah. Dan yang keempat, boleh juga bersedekah pada waktu malam. Kerana sedekah ni bukan syarat dia mesti suci daripada haid dan nifas. Jadi siapa sahaja, baik dalam keadaan junub, baik dalam keadaan haid, baik dalam keadaan nifas, dia boleh bersedekah dengan kadar yang dia mampu. Kalau tak mampu pergi masjid, boleh wakil dan kirim kepada siapa, kawan-kawan dia ke, keluarga dia ke, orang kata ahli anak beradik dia ke, dan seumpamanya boleh kirim. Kalau orang kata, Ustaz, saya tak ada duduk bujang seorang perempuan, datang haid pula. Sekarang ni boleh sedekah pun kita boleh transfer online sahaja. Semua dalam talian sekarang ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah. Wallahu a'lam. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya insya-Allah.
Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya nak recap balik apa yang Ustaz bagi tu tadi. Yang pertama tadi mengenai doa yang dianjurkan oleh Nabi tadi tu, hikmah dia adalah maaf kemaafan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh salah satu lirik lagu Piramli, sedangkan Nabi ampunkan umat. Apatah lagi Allah SWT, Tuhan kita yang lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. So nak bandingkan kita ni yang sekecil-kecil hamba ni pun, kita pun sebenarnya patut kata nak berdendam. So bagi saya di bulan Ramadan lah yang sepatutnya kita bermaafan sesama insan sebenarnya. Dan juga yang kedua tadi adalah berkenaan dengan wanita dalam yang keadaan haid dan nifas. Maknanya amalan yang mereka boleh lakukan ni tak terbatas daripada amalan-amalan yang wajib sahaja, Ustaz. So dia boleh jadi berdoa, berzikir, kemudian dia berniat untuk beramal wajib pun dapat pahala juga. Kemudian menuntut ilmu, lagi ilmu fardu ain, kemudian dengar bacaan Al-Quran dan juga sedekah yang saya pasti bagi wanita yang mendengar majlis ilmu kita pada pagi ini dapat kata menjadikan amalan-amalan yang disampaikan yang digalakkan oleh ustaz tadi boleh kita sama-sama lakukan walaupun dalam keadaan berhadas besar, insya-Allah. Baik. Ustaz, saya nak baca satu soalan daripada penonton di Facebook salah satu dia. Soalan daripada saudara Najib Hamidi Okey, nama dia Najib Hamidi. Soalan dia, Ustaz, waktu Lailatul Qadar kita akan mendapat pahala ganjaran tu seumpama 1000 bulan. Tapi bagaimana kalau kita melakukan dosa pada malam Lailatul Qadar, adakah kita mendapat dosa sama seperti 1000 bulan juga? Mohon pencerahan. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanyakan soalan dan juga kepada Sahabat Fadilah moderator. Pertama kita katakan memang ada perbahasan berkenaan dengan dosa dan pahala yang dilakukan pada malam Al-Qadar. Sebenarnya kita punya pahala dan dosa ini boleh jadi bertambah dan berkurang mengikut kepada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor individu, yang kedua adalah faktor tempat dan yang ketiganya adalah faktor masa. Faktor individu ni selama mana seorang individu itu lebih dimuliakan di sisi Allah, maka segala dosa dan pahala terhadap dirinya juga berbeza. Saya ambil contoh. Individu paling mulia atas muka bumi ini yang pernah wujud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita memuji Nabi dan kita puji orang lain, contohnya puji saya sebagai contoh. Kalau puji saya ni boleh jadi tak dapat apa sangat, tapi kalau puji Nabi, kita ni puji-pujian kepada Nabi pun turut mendapat pahala ibadah. Sama juga kalau tuan-tuan maki saya. Kalau maki bukan saya sahaja, maki orang lain. Kita ni sibabul muslim fusuq, mencaci maki seorang muslim tanpa sebab adalah fasik, ciri-ciri kefasikan. Macam kita berdosa bila kita maki orang. Tetapi kalau seseorang itu dia maki Nabi SAW, dia bukan fasik, dia kafir. Yang ni beza. Mencaci maki Nabi SAW, dia bukan fusuk, dia kufur. Dia perbuatan kufur. Jadi nampak tak beza dosa dan pahala tadi? Individu berbeza juga kepada dosa dan pahala. Yang kedua saya katakan tempat. Sebagai contoh, tempat adalah Masjidil Haram. Kita ibadat dalam Masjidil Haram, pahalanya tak sama dengan kita semayang di masjid kampung kita atau masjid kawasan kita, tak sama. Salatun fi masjidi hadza kata Nabi khairun min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram. Salat dalam masjidku ini lebih baik berbanding sebanyak 1000 kali ganda berbanding masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Masjid Nabawi 1000 kali ganda, Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Jadi bayangkan antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram pun pahala ibadat tu berbeza. Apatah lagi dengan masjid-masjid yang lain. Kerana apa? Kerana tempat tu lebih Allah berkat. Jadi orang yang buat dosa,
di luar Masjidil Haram dengan orang yang buat dosa dalam Masjidil Haram, jauh lebih besar orang yang buat dosa dalam Masjidil Haram. Kerana apa? Kerana satu, dia dapat dosa maksiat. Satu lagi dia dapat dosa mencemar kehormatan tempat. Yang tadi mencemar kehormatan individu. Yang ni dia mencemar kehormatan tempat yang dimuliakan. Dosa tu dosa. Semua orang dapat dosa. Tapi dosa dia lebih berat kerana dia mencemar kehormatan dan kemuliaan tempat tersebut. Dan yang ketiganya adalah masa. Masa ni seperti bulan-bulan haram. Yang Quran kata, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Iaitu sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan yang termaktub di dalam Lauhul Mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Antara 12 bulan tersebut adanya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka jangan kamu menzalimi diri kamu dalam 4 bulan tersebut. Maknanya bulan-bulan haram adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Jadi kita katakan 4 bulan ni bulan-bulan yang sangat-sangat dihormati dan dimuliakan. Jadi sebab itu kata Ibnu Abbas, orang yang buat dosa dalam bulan-bulan haram, dosanya lebih berat berbanding dosa yang dilakukan pada bulan-bulan lain, kerana mencemar kehormatan dan kemuliaan bulan tersebut. Jadi kalaulah Lailatul Qadar, nak menjawab kepada persoalan saudara saudara Majid tadi. Jadi nak menjawab persoalan itu, malam Al-Qadar ni malam yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebab tu saya kata maksud dia adalah Lailatul Qadar, malam yang mempunyai kadar kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan juga kita katakan malam yang dipenuhi dengan kebaikan yang begitu banyak. Jadi orang yang buat dosa pada malam Al-Qadar juga, dosanya adalah lebih berat berbanding malam-malam yang lain yang bukan padanya Lailatul Qadar. Maka kita katakan dosanya turut berat. Yang pertama, dia dapat dosa kerana maksiat. Yang kedua, dia dapat dosa kerana mencemarkan kehormatan dan kemuliaan malam Al-Qadar. Cuma, adakah dosa itu digandakan sebanyak 1000 bulan? Kita kata tidak. Kerana tidak ada nas yang jelas menunjukkan kepada hal itu. Inilah keluasan rahmat Allah. Siapa ibadat diberi jaminan pahalanya lebih 1000 kali ganda ataupun 1000 bulan daripada yang kita telah sebutkan tadi. Tetapi dosa tidak diceritakan. Maknanya fokus kita sebenarnya Allah nak anjurkan kita carilah banyak mana pahala amalan yang mudah kita buat. Tapi Allah tak sebut pun siapa yang melakukan dosa dan maksiat pada malam Al-Qadar, dia akan mendapat dosa seperti 1000 bulan. Allah tidak sebut. Cuma kita kata dosa dibesarkan. Tidaklah digandakan 1000 bulan, tetapi dosa itu lebih berat pada malam Al-Qadar kerana pertama dosa maksiat, kedua kerana dosa tidak menghormati kemuliaan dan kehormatan bulan malam Al-Qadar tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Saya suka kepada main point Ustaz yang begitu tadi, iaitu fokus pada pahala. Fokus pahala, kita kena fokus pada pahala saja sebenarnya. Maknanya dosa tu sebaiknya kita tinggalkanlah di waktu-waktu ataupun di tempat-tempat yang orang kata yang mulia ni, sebaik-baiknya lah insyaAllah. Moga jawapan yang diberikan oleh Ustaz ni dapat pencerahan kepada saudara Najib tadi. Baik. Okay Ustaz, nampaknya kita pun dah hampir tiba ke hujung rancangan kita. Jadi untuk sesi yang terakhir ni saya nak minta Ustaz dalam kurang boleh dalam 10 minit. Ustaz, kita tahu yang sekarang ni kita pun dah sampai ke 25 Syawal pada hari ini. 25 Ramadan. 25 Ramadan. Jadi kita pun dah orang kata ada berbaki lebih kurang 5 hari untuk kita melakukan pulun lagi ibadah ataupun kita memburu lagi malam Lailatul Qadar. Kita ada lagi baki lagi beberapa hari. Jadi saya nak Ustaz boleh bagikan satu konklusi ataupun orang kata pesanan terakhir lah untuk kita lakukan, sebab bagi saya yang saya tengok memang kebiasaannya bila 10 malam terakhir ni ada dalam kalangan kita ni
yang mungkin fokus kepada mengejar pahala ataupun mengejar ibadah semuanya, dan juga ada juga yang macam bila dah hujung-hujung Ramadan ni lagi macam dah nak melupa, macam dah lupa lah kan, dia macam dah lari sikit ataupun macam dah lupa kepada erti Ramadan tu sebenarnya Ustaz. Dan saya minta Ustaz untuk bagi hujah pergolongan lah untuk yang kali terakhir ni, insyaAllah. Okay, baik. Saya selalu memberikan perumpamaan keberadaan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Apabila kita tahu yang Ramadan ni dia ada permulaan dan dia ada pengakhiran, kita boleh ibaratkan bahawasanya kita ini berada dalam sebuah perlumbaan. Kita ambillah contoh kita lumba lari. Dalam pertandingan lumba lari, dia ada permulaan dan dia ada pengakhiran penamat. Kita kena sampai kepada garisan penamat. Siapa yang sampai kepada garisan penamat lebih awal, maka dialah pemenangnya. Jadi kita apabila kita nak memulakan larian, orang yang memulakan larian dengan pecutan bersungguh-sungguh pada awal larian, belum tentu dia orang pertama yang sampai ke garisan penamat. Kerana boleh jadi dia dah bertungkus lumus, dia dah berpenat lelah daripada awal pecut, maka daripada pertengahan itu dia mula dah pancit, orang kata. Dia tak larat, dia tak dapat nak teruskan perjalanan sebab dia dah letih pada awal larian. Sama juga kita pada permulaan Ramadan dulu. Permulaan Ramadan dulu pada awal-awal kita sembahyang tarawih 20 rakaat. Hari kedua je, sebab hari kedua Ramadan tu adalah hari pertama puasa. Jadi selepas kita kena kambing golek, selepas kita kena ayam percik, selepas kita kena macam-macam menu lauk buka puasa, tengok-tengok malam tu kita buat tarawih 8 rakaat je sebab kekenyangan sangat dah. Jadi kita tengok juga pada hari pertama Ramadan, hari pertama puasa, baca Quran 5 juzuk pun boleh baca. Tapi masuk hari kedua, nak baca sampai 5 muka surat pun jadi rasa macam alah letihnya, dahaga lah, itulah, inilah. Jadi ini sikap kita yang silap. Sebenarnya kita tidak dituntut untuk memecut daripada awal larian. Tetapi kita memulakan dengan permulaan yang baik, tetapi pada pertengahan kita akan meningkatkan larian kita dan pada penghujung kita akan menggandakan usaha kita untuk mencapai ke garisan yang penamat. Itulah keberadaan kita pada bulan Ramadan ni. Dia ada 3 fasa. Fasa permulaan, pertengahan, pengakhiran. Jadi permulaan tu kita sedi. Puasa jaga, salat jaga, baca Quran jaga, tarawih jaga. Kemudian pertengahan kita akan tambah lagi. Dan masuk yang terakhir ni sebenarnya adalah kita gandakan sebenarnya. Kita lipat gandakan 10 yang terakhir dengan ibadah. Maka layaklah kita mencapai kemenangan pada penghujung Ramadan. Dan kita kena ingat bahawasanya ada sebuah hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai berdasarkan penghujungnya. Jadi apabila amalan dinilai berdasarkan penghujung, 30 hari puasa dan 30 Ramadan yang kita lalui ini, yang dinilai itu nak dilihat kepada penghujung, kepada Ramadan itu. Bagaimana amalan kita sebenarnya. Kerana itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak nilai sangat pada pengawalan bagaimana, tetapi Allah nilai pada penghujung amalan untuk menentukan adakah Ramadan kita ini berjaya atau Ramadan kita ini gagal. Wal'iyadzubillah. Jadi kita harap natijah daripada Ramadan adalah seperti yang Quran sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu, iaitulah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata, kalaulah puasa siang hari Ramadan tidak dapat menjadikan kita bertakwa di malam hari, bagaimana puasa sebulan nak menjadikan kita bertakwa dalam 11 bulan yang berbaki. Jadi oleh kerana itu, kita nak bentuk takwa dalam hidup. Nak menjadikan diri kita ini sentiasa takut kepada Allah dengan melakukan amalan ketaatan kepadanya, buat apa yang Allah suruh dan tinggal segala larangan Allah dalam kehidupan. Maka itulah matlamat kita pada hari-hari yang terakhir ini. Jangan disibukkan dengan banyak perkara-perkara. Kita kena ada time management yang baik. Kita ada masa untuk prepare untuk hari raya. Dan kita kena ada masa peruntukan juga untuk kita melakukan amal saleh dalam lebih kurang 5 hari yang berbaki. Hari ini hari yang ke-25 Ramadan.
dan kita akan tamat berpuasa pada hari Rabu depan. Hari ini hari apa dia? Hari Selasa. Kemudian Rabu. Kemudian Khamis. Yang tadi moderator kata hari ini 25 Syawal. Saya kata hari ni hari Selasa. Lagilah. Orang kata hari ni hari Jumaat. Okey. Hari ni hari Jumaat. Esok hari Sabtu. Kemudian Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Lebih kurang beberapa hari sahaja lagi untuk kita berpuasa. Dan hari Khamis kita akan berhari raya insya-Allah. Jadi dalam keadaan ini masih maintain kita dengan ibadat kita, dan kalaulah seminima mungkin macam saya kata tadi, salat isyak jaga, salat tarawih jaga, salat subuh berjamaah jaga. Tak kiralah sama ada jemaah di rumah atau yang afdalnya di masjid dan surau. Kalau surau kita diberi kebenaran beroperasi, alhamdulillah. Dan kita katakan dalam situasi dan keadaan seperti ini, maka kita masih kekalkan kesungguhan itu supaya kita mendapat orang kata kejayaan yang dinilai oleh Allah Ta'ala pada hujung-hujung Ramadan ni. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada jawatan kuasa penganjur program kita pada pagi ini kerana sudi menjemput dan menerima saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada sahibul fadilah yang berbahagia, moderator kita, kerana kesudian menjadi pengurus majlis kita dengan lancar pada pagi ini. Saya juga minta maaf atas sedikit kelewatan saya pada pagi tadi. Saya tengah nak bersiap-siap kamera apa semua ni, saya lambat sikit. Sebenarnya ada program pagi tadi. Jadi oleh kerana itu saya minta maaf juga kepada semua yang mendengar, yang hadir di Facebook dan di YouTube dan di mana-mana platform. Sekiranya ada terkasar bahasa dalam tempoh 1 jam saya menyampaikan perkongsian, kalau ada silap saya dalam bacaan Quran, fakta, maklumat yang saya sampaikan, maka saya alu-alukan teguran dan pembetulan daripada anda semua. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada yang sudi bertanya soalan, yang sudi sharekan video kita ini di mana-mana platform. Saya ucapkan jazakumullahu khairan dan barakallahu fikum. Semoga Allah terima segala amal salih kita sepanjang bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah rezekikan kita pahala beribadah pada Lailatul Qadar. Allahumma amin. Dan saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas selama 1 jam yang disampaikan. Sebenarnya saya pun tak perasan dah pukul 10.35 dah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, kita pun dah tiba di penghujung program kita hari ini. Sekali lagi saya mewakili Muslim Volunteer Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz juga kerana sudi bertandang untuk program kami walaupun secara virtual saja, secara live, tapi kita dapat bersemuka buat ketika ni. Tapi inilah norma baru yang kita boleh jalankan dan boleh kita adapt dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan juga untuk kesempatan ni saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja utama live streaming kita iaitu daripada Pusat Psikologi Jiwa Damai, dan juga sekalung ucapan terima kasih kepada semua yang menonton dan juga yang sudi share link Facebook kita dan juga YouTube kita di kawan-kawan di grup WhatsApp ke ataupun di Facebook juga terutamanya. InsyaAllah moga apa yang disampaikan oleh Ustaz pada hari ini kita semua dapat manfaatkan untuk berbaki 5 hari sebelum menjelang Syawal, walaupun tadi saya dah kata 25 Syawal advance sebulan pula. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Saya juga ingin mengucapkan di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada Ustaz dan juga kepada semua yang menonton program Solusi Anak Muda edisi Ramadan, dan semoga kita berjumpa pada masa akan datang insya-Allah. Baik, sekian saja daripada saya dan juga Ustaz Fahmi Rosli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku nak buat Ustaz.